Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis yang saya hormati, tuan imam dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya hormati, syukur kita kehadrat Allah, kita berada dalam dewan yang serba indah ini. Satu kesyukuran, kebanggaan kita dapat mengadakan dewan. Saya tengok kot badminton pun ada, pentas ni pun ada, aircon pun ada, lampu limpah pun ada. Subhanallah, alhamdulillah. Tahniah kepada semua ahli-ahli jawatan kuasa karya dan semua sukarelawan, penderma-penderma yang membantu menjadikan dewan kita, program kita ni realisasikan daripada 2017, 2018 sampai sekarang dah boleh diguna pakai. Saya dengar tadi sewaan untuk kenduri kahwin insya-Allah sampai bulan 12 dah penuh lah. Malah ada dah 2-3 tempahan untuk tahun hadapan. InsyaAllah, mudah-mudahan Covid tak ada lah tahun depan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, kita ni semakin lama semakin berdebar-debar. Sebab dah nak sampai kepada kita satu bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan. Bulan yang mana semua kitab diturunkan dalam bulan Ramadan. Bukan setakat Al-Quran saja. Kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran, suhuf yang turun kepada Nabi-Nabi termasuk Nabi Ibrahim diturunkan dalam bulan Ramadan. Allah memuliakan Ramadan ini dengan diturunkan kitab, diturunkan petunjuk daripada Allah kepada umat manusia dalam satu bulan yang sangat istimewa. Bulan yang kita nak sambut lagi 15-16 hari lagi dah, tuan-tuan. Bila sebut tentang kegembiraan, rasa berdebar-debar nak nyambut Ramadan, mesti ada satu harapan daripada kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita minta kepada Allah, wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan sampailah aku dalam bulan Ramadan. Sebab ramai di kalangan kita yang tak sempat jumpa Ramadan tahun ni. Kalau tuan-tuan perasan, ada orang yang sambut Ramadan tahun ini tanpa suami. First time tanpa suami. Dulu waktu anak dara sekali, bila dah kahwin berpuluh tahun suami meninggal. Ada yang meninggal isteri. Hari ini Ramadan kali ini berpuasa tanpa isteri. Ada yang berpuasa tanpa mak bapak. Ada yang berpuasa kehilangan anak. Saya pagi tadi ada di Bukit Raya, semalam ada di Kuala Nerang. Pagi tadi saya ada di Bukit Raya, petang tadi saya ada di Kuala Perlis, malam saya ada di Guang. Besok saya ada di Kuala Lumpur pagi, malam besok saya ada di Bala Batas, Pulau Pinang. Macam itulah hidup, tuan-tuan. Di Bukit Raya tadi ada satu orang perempuan. Pagi tadi dia main, dia kata, "Ustaz, anak dia mati, suami dia mati. Anak dia mati pun malam Jumaat, suami dia meninggal pun malam Jumaat." Saya tanya, alhamdulillah lah, orang yang mati hari Jumaat, orang yang mati malam Jumaat, itu tanda-tandanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati hari Jumaat ke, mati malam Jumaat ke, itu tanda-tanda
husnul khatimah. So apa masalah dia makcik? Tak, dia kata suami mati tak rasa sangat dia tak. Tapi anak mati tu malah rasa lain ustaz. Sampai lah duk teringat lagi. Anak malah mati 1 tahun 4 bulan, sampai lah duk teringat. Hak mati laki dah 20 tahun dah. Mati-mati tak apa, tapi anak ni macam mana ustaz? Duk teringat ustaz. Anak mati teringat lebih daripada hak laki mati. Subhanallah, saya kata baru anak baru 1 tahun 4 bulan, hak laki 20 tahun. Nanti anak tu 20 tahun, makcik tak ingat kat dia lah. Dia jawab balik, kalau 20 tahun lagi duk ingat apa, makcik mati misalnya, memang tak ingat dah lah, makcik 75 dah. Tuan-tuan yang saya hormati, tahun ini mungkin kita belum sempat dan mungkin kita tak sampai Ramadan. Kita tak tahu, sebab tu kita minta pengharapan kita, ya Allah panjangkanlah umur aku nak sambut Ramadan tahun ini. Mungkin ini adalah Ramadan yang terakhir. Saya ada satu makcik pondok saya daripada pejabat saya nak pi ke kelas saya naik basikal elektrik, basikal bateri. Makcik-makcik kalau malas berjalan beli basikal tu senang, Cah sekali 4-5 jam boleh berjalan sampai ke Pendang. Naik ke jalan ni, pi naik ke kota tu, pi ke Pendang. Boleh makan kat Manbai Pendang. Saya naik basikal tu boleh sekali dia boleh berjalan daripada Ipoh sampai Kuala Kangsar. Jauh dia. Boleh masuk ke Lebuh Rakna ke Terowong. Basikal. Jadi saya duk naik basikal daripada kelas nak pergi ke tempat mengajar tu. Ada 4-5 orang tua-tua lagi, makcik-makcik hak tak larat berjalan ni, naik basikal macam saya, basikal elektrik. Ada satu makcik tu dia duk remba dengan saya. Dia kata, ustaz, hari Sabtu ni nak balik kampung. Mau apa? Dia kata ada lah anak ni suruh buat apa semua ni, nak balik kampung. Elok ingat duk ngerak orang lain pula. Ngorak apa ustaz ni, tak ingat apa dah, duk melawak dengan dia. Seminggu lepas dia balik, anak dia call, ustaz, mak saya koma, ditidurkan lah. Seminggu lepas duk berjalan dengan dia, hari ni anak dia telefon, mak saya ditidurkan lah. Ustaz tolonglah buat sembahyang hajat, baca Yasin. Seminggu lepas tu anak dia telefon, ustaz, mak saya dah sedar. 2 hari lepas tu, ustaz, mak saya dah tak ada. Sedar tu pun pak saya suruh minta maaf. Allah bagi can kat kita. Sebab tu kalau kita ni biasanya tak sedar, koma lama lah, tiba-tiba celek mata, cepat-cepat minta maaf. Jangan duk buat ya pula, sedar. Padahal kadang-kadang Allah bagi peluang pada kita tu untuk minta maaf, untuk tulis wasiat, untuk taubat, dan hak jaga hak hidup tu minta maaf. Selalu macam tu lah. 2 hari lepas tu innalillah. Begitulah hidup, tuan-tuan. Maka tahun ini tak sempatlah saya nak puasa dengan dia. Yang kedua, apa pengharapan kita? Pengharapan kita minta sihat. Kalau sampai bulan Ramadan kita sakit, nak buat apa? Puasa tak boleh, mayang tarawih tak boleh, baca Quran tak boleh. Tadi petang ada orang tahan, jadi Ustaz Kazim ni kena sabar banyak. Dia kata, ustaz boleh tak tengok mak saya? Mak kenapa? Mak tak sedar. Doktor dah pangkah bawah tengkok ni. Doktor dah pangkah bawah tengkok. Saya kata nak pangkah dekat getah mengundi, bukan kat tengkok. Doktor pangkah sini, pak saya nak tebuk, nak masuk tiup. Betul? Kami tak bagi, kami bawa balik mak kami.
Kami boleh jaga, kami boleh suap. Ustaz boleh tengok tak? Saya kata boleh tengok. Siapa tengok kan buat apa? Pi dah orang hajat tahan tengah jalan. Rupanya mak dia dah 90 lebih. Saya panggil dia, makcik. Dia tak ada respon. Saya baca doa, dia buka mata, doa nak angkat tangan nak baca. Dia pun nak tadah kat baca doa. Cakap tak boleh, apa respon tak boleh, tapi mai kita baca doa, dia pun nak angkat tangan sekali. Tuan-tuan, 90 lebih umur, tak larat lah. Kita minta Allah Ta'ala berikan kesihatan kepada kita. Tapi sayang tuan-tuan, dua nikmat yang selalu kita lupakan. Nikmat as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang selalu kita lupa. Apa dia? Nikmat sihat dan nikmat lapang masa. Nikmat sihat kita lupa nak buat ibadat. Waktu sihat kita tak teringat nak baca Quran. Waktu sihat kita tak teringat nak sembahyang, tak teringat nak qada puasa. Ni lagi upah hari kita nak puasa ni, upah ramai hak belum qada. Dah kelang kabut macam ni tuan-tuan, dia mula tangan duk kelepiak. Loh, tak habis qada lagi. Selalunya orang perempuan nak hang tak pi kenduri kan, masjid guang depa buat kenduri kat dia hampir tak boleh nak pi kat nak. Oi, nak pi lagu mana tak, tu ada 8 hari lagi, ni pun tak mai lagi tu. Satgi dia buat mai pula lah, belaga pula lah. Yang setahun Allah Ta'ala bagi 11 bulan tu hang buat apa? Mentah ke darah tak ingat, berjalan tak ingat, pi makan ikan bawai siakap di Langkawi tak ingat. Mai dekat nak puasa seminggu duk kelepiak tangan, tak tahulah macam mana ni. Duk kelang kabut. Abang dan dengan abang mana aku tahu hang punya. Oh, tu jawab hak laki pula, mana aku tahu hang punya. Hang dulu tak suruh dia puasa qada. Cuba puasa qada sama-sama. Dia kata ustaz nak qada apa, saya tak tinggal, hak tinggal isteri saya. Yalah isteri qada, abang puasa sunat. Kalau dia puasa seorang-seorang, semangat dia kurang. Kalau dia puasa seorang-seorang, dia tak apa nak ngam. Abang puasa sunat, dia puasa qada, dua-dua buat. Tapi ustaz pun faham lah, saya ni puasa hak wajib tu pun seksa ustaz, main nak puasa sunat pula. Lah abang bangkit sok sama-sama. Mai kat pejabat abang makan, dia bukan tahu. Saat lagi buka puasa buat lembek. Depa kat pejabat dia buat kenduri, abang nak buka dah puasa tapi abang kata tak leh. Abang duk teringat akan mama puasa qada seorang, sian pula. Biar pi depa nak makan-makan abang tak. Padahal dia 3 pinggan di pejabat. Belasah tu betul. Pasal apa? Pasal benda ibadat ni nafsu tak suka. Nafsu dia suka benda-benda yang seronok. Ibadat nafsu tak suka. Cara untuk mengalahkan nafsu di dalam melakukan ibadat hendaklah dilakukan secara berjamaah. Sebab tu Islam suruh kita berjamaah, Rasulullah suruh kita berjamaah, kerana dengan jamaah itu menjadikan kita kuat semangat. Yang kedua, apa yang kita menjadikan kita ni leka, lalai? Lapang masa, wal faragh, masa lapang. Tengah duk lapang, dia buat apa? Main handphone berjam-jam. Tengah duk lapang masa, tak tahu, duk tepi batas, tepi ban, tengok parit. Orang mancing pun dia tengok, dia kan buat apa? Dia tengok orang duk mancing, dia tengok. Lapang masa. Cuba ambil benda faedah kat. Mai pula kawan pula ajak menyembang, lagi seronok. Dia tak ada apa. Ada duk tepi jalan, duk tengok kereta lalu. Main teka pula, okey, kereta hak nak main ni nombor berapa lah. Aku teka ada nombor 4. Aku teka nombor 5. Siap teka.
faedah apa? Ni sekarang ni punya banyaknya lapang masa kita ni duk cerita pasal apa? Pasal pelakon Thailand hak mati. Tang mo pekerja dah apa tak? Siang malam duk cakap lah depa duk jeruk dia tu lah, depa ada datuk mana tahu nak ajak dia pergi hotel tu lah kata enam harakat kata anak-anak melakang mak ngah ke dak entah yang mak ngah duk cerita apa nak tidur pun duk cerita atas katil lagi apa lah biar pergi kat dia dah mati dah, ni hak kita ni. Sebab tu kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala pengharapan pada kita ni, minta sihat. Selalu orang nak pergi umrah jogging, selalu orang nak pergi haji berjalan kaki. Pasal apa? Dia kata sat lagi nak tawaf, sat lagi nak sa'i, sat lagi nak melontar, sat lagi nak berjalan di Arafah, nak berjalan di Mina. Kena stamina yang kuat. Saya nak buat haji ni ustaz. Habis itu untuk haji kau buat stamina, untuk Ramadan kau buat apa? Untuk Ramadan kau buat apa? Dah tahu dah kita ni sakit gastrik. Ada tak kita usaha supaya kita boleh puasa dalam bulan Ramadan ni? Jangan bagi alasan aku ada gastrik, aku ada GERD. Patut daripada bulan Rejab dulu dah kita dah usaha dah meredakan GERD kita, meredakan gastrik kita, supaya masuk bulan Ramadan nanti aku boleh puasa. Apa dia ubat untuk gastrik? Apa dia ubat untuk GERD? Apa dia makanan yang sesuai dimakan? Apa yang tak sesuai dimakan? Bulan Rejab hari tu dah standby dah. Bulan Syaban sekarang dah buat dah. Bulan Ramadan aku boleh puasa. Pasal apa? Aku dah kawai dalam bulan Rejab, aku dah kawai dalam bulan Syaban, mai bulan Ramadan tak ada masalah pada aku. Ini persiapan sebab Ramadan melibatkan perut. Kutiba alaikumusiyam, puasa. Yang haji tadi, umrah tadi melibatkan tenaga kita. Yang puasa hak nak mai ni dia melibatkan kepada perut. Saya ada macam-macam penyakit tuan-tuan. Penyakit lah. Tu ustaz tadi tanya ni, ustaz dia kata kat saya dia pertama kali masuk hospital Sik. Saya ustaz pertama kali seumur hidup masuk hospital. Saya jawab pula, saya pula lain, saya pula rumah nombor 2 hospital. Tak jumpa saya di rumah, jumpa di hospital. Kerap sangat masuk hospital. Macam mana tak kerap tuan-tuan? Nurse duk doa. Sungguh saya bila discharge tu, bila nak balik tu, nurse pakat bangun. Nurse bangun. Okey, Datuk, jumpa lagi. Okey, Datuk, jumpa lagi. Datuk, jumpa lagi. Saya kata memang jumpa lagi. Yang pun duk doa, jumpa lagi, jumpa lagi. Sepatutnya kita bila keluar hospital, jangan jumpa lah, terus sihat lah. Tak, dia berkata, jumpa lagi Datuk. InsyaAllah, aku main bulan depan. Memang sakit pula, entah. Saya sakit apa? Diabetes. Bahasa orang Kedah kencing manis. Tak siapa dia panggil diabetes ustaz. Tak jaga dia potong betis. Tu namanya diabetes. Kalau hang tak jaga lagi, paha jadi dai paha. Oh, kerak potong. Paha pun dah potong dah, hang tak jaga lagi, nama dia dai. Innalillah. Nombor 2 penyakit saya apa? Jantung. Sakit jantung. Nombor 3 apa? Ni, usus. 3. Lagi nombor 4 sakit apa? Sakit tak tahu. Tak baru ni, sakit tak tahu. Ni kaki operate. Tu yang nak bersikap. Penyakit tak tahu. Hak tak tahu ni masalah. Kalau tahu tak apa. Masuk dalam terowong di hospital MRI, masuk, keluar tak ada apa, masuk lagi, apa ni melampau. Hak baru ni saya masuk kepala lo, masuk dalam terowong MRI itu kepala lo. Lepas tu saya picit loceng,
keluar balik. Pasal apa? Saya kata aku takut. Lah, dah banyak kali masuk takut, tak tahu kali ni takut. Takut sungguh. Boleh tak hampa bagi kaki masuk dulu, kepala hujung sikit? Boleh. Turun berhenti balik jalan, tidur balik masuk kaki dulu. Saya tengok nurse dekat dengan saya, tak apa. Duduk dalam kepala dulu, nurse nampak jauh. Gatal tuan. Rasa kaki masuk dulu, kepala hujung sikit. 2 kali masuk. Tak ada penyakit. Operate, tak ada darah. Kaki saya ni operate, tak ada darah. Subhanallah. Ini penyakit tak ada. Jadi saya tahu dah, yang saya ni nak puasa bulan Ramadan. Apa yang saya kena buat supaya nanti bila Ramadan nak mai, saya boleh puasa dengan baik. Saya kena buat latihan daripada Rejab. Buat latihan dah, puasa dah, Senin Khamis puasa dah. Hari itu saya sahur. Lepas saya sahur, saya makan ubat. Lepas saya makan ubat, saya buh insulin pula. Saya doktor tau, cocok sendiri. Makcik oi, insulin. Cocok tampur ni perek masuk dalam tu. Dulu jadi nak cita-cita doktor tak dapat, melalah cocok sendiri. Bila saya cocok lepas song, makan ubat lepas song, mai pukul 11 berpeluk, mai 11.30 tak nampak apa, gelak gelita, hypo, lembek tu tak sedap. Masalah dia bila saya hypo, pengurus saya tak sedap, PA saya pun tak sedap, pegawai saya tak sedap. Duduk dalam pejabat jenuh gagau. Nak panggil siapa ni? Depa pula tengok saya gelap tutup. Ustaz tidur ni kot. Tidur apa pukul 11.30 pagi. Saya depa masuk dalam bilik saya pukul 1 suku nak kejut sembahyang lohor. Saya kata cekelat, mana dia cekelat? Hampa ni tak tengok aku nak mampus dah ni. Depa ambil cekelat, bubuh dalam mulut, cari gula buh dalam mulut, baru terbeliak mata. Hampa buat apa? Saya tanya. Aku nak mati dah. Kami ingat ustaz tidur. Belah tak hampa aku tidur. Pukul 11 pagi baru bangun tidur, hampa nak terus tidur balik. Lah tuan-tuan oi, jadi hypo. Lembek terus tuan-tuan oi, abang-abang hak tak kena kencing manis tu saya kata apalah. Kena kencing manis sekali, Allah. Tapi akak tengah-tengah hypo tu depa buh cekelat, buh gula, tuang gula sekilo, lega. Sebab tu tak gaduh sangat hypo ni, kencing manis tak gaduh sangat. Yang saya takut kena kencing. Kencing manis tak apa, hak kita malas kena kencing tuan-tuan. Yang tu lemah. Jadi saya dah buat dah persiapan supaya lepas ni, maknanya kalau kita sok makan ubat jangan ambuh insulin. Saya pun telefon doktor, awak aku jadi hypo dulu tak apa. Ustaz, makan ubat saya insulin belah malam. Tahun lepas saya boleh je. Tahun lepas ustaz lain, tahun ni lain sikit. Yalah, aku nak mati je tu. Pasal apa? Pasal kita tahu badan kita, aku nak sambut Ramadan. Bukan kita nak sambut Ramadan ni untuk kita nak seronok pasang pelita, pasang panjut. Bukan nak sambut Ramadan ni kita nak hias rumah kita bagi lawa. Aku nak sambut Ramadan supaya aku boleh ibadat dalam dia. Aku boleh masuk dalam bulan Ramadan, aku boleh enjoy ibadat supaya aku keluar daripada Ramadan, Allah hapus dosa aku. Tuan-tuan bayangkan, saya naik tangga tu, kita bayangkan mula-mula kita masuk Ramadan, 1 Ramadan, kita duk berkelerah di sini, duk pusing di sini, duk pusing di sini, habis sana 30 Ramadan.
Habis di sana tu, keluar tu bersih. Macam kita duk masuk dalam car wash, duk pusing lah. Masuk tu berselut, dia pusing, dia geledah, dia buat-buat, keluar tu lap bersih. Tu car wash tu, jenis berbulu punya car wash tu. Bayangkan kalau kita naik atas tangga ni, keluar tak bersih dosa, naik dalam car wash tu tak bersih apa macam. Begitulah bandingan dia. Kalau kita masuk bulan Ramadan, keluar dalam bulan Ramadan, tetapi Allah tak ampunkan dosa, bukankah tu celaka nama dia? Orang yang celaka, orang yang ada mak tapi Allah tak ampunkan dosa. Orang yang ada mak bapak tapi Allah tak ampunkan dosa. Orang ni adalah orang yang binasa. Tadi saya tanya pada orang yang panggil saya, suruh baca doa dekat mak dia tu. Saya tanya dekat dia, siapa jaga mak ni? Dia kata, saya, isteri saya, abang saya tiap-tiap malam main tidur. Abang saya rumah depan tu, saat lagi pukul 10 dia main, dia teman mak sampai subuh. Lagi dia balik, dia nak kerja. Saya tengok tuan-tuan, katil dia buat pada papan, bawah papan tu pula ada roda pula, kemudian buh tilam. Sebelah dia pula bilik mandi mak dia, rendah lah bilik mandi tu. Saya tanya, macam mana nak mandi mak? Kami tolak roda ni, mai kat tepi bilik mandi. Sagi kami angkat dia, buh tempat ni, pergi mandi dia, lap dia semua, tolak balik, tarik dengan roda-roda tu pula. Oh, orang susah, dia tak boleh nak beli katil hak mahal, katil hospital belah ribu. Buat katil sendiri, buat roda sendiri, buat tilam apa nama katil papan sendiri, pergi tolak dekat. Tuan-tuan, saya tanya, isteri kerja apa? Cikgu pasti. Abang kerja apa? Ambil upah bela kambing. Abang hak tidur dengan mak tu kerja apa? Driver bas. Tuan-tuan, saya kata doa mudah-mudahan Allah ampunkan dosa abang, dosa akak semua, pasal bela mak. Yang kedua, manusia yang celaka ni siapa? Orang yang masuk dalam bulan Ramadan, duduk dalam bulan Ramadan, tetapi Allah tak ampunkan dosa dia bila dia keluar daripada Ramadan. Dia tak buat apa-apa benda pun yang menghapuskan dosa dia. Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia tak puasa macam mana puasa yang terbaik. Sedangkan Nabi dah kata dah, siapa puasa dengan penuh penghisapan, Allah ampunkan dosa dia. Man qama ramadanan, siapa yang menghidupkan Ramadan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia hak dulu-dulu, tapi dia tak menghidupkan Ramadan. Allahu Akbar. Saya bila tengok dewan tuan-tuan ni, Alhamdulillah. Saya bila tengok tuan-tuan punya dewan ni, kepala otak saya berjalan ligat berjalan tuan-tuan. Saya bukan gila tau, Kak Leha nak, Kak Leha, saya bukan gila, tapi saya tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur bertahun. Saya bukan tidur, saya tak tidur malam. Saya hanya boleh tidur bila saya naik kereta. Saya naik kereta tu, saya tidur. Sebab tu pemandu saya tahu dah, bila saya duduk di belakang tu, mereka dua tak cakap. Dia Pak saya apa mereka berdua tak cakap? Pak saya, PA saya pun tidur. Memang dua-dua tak cakap. Kalau dua-dua tidur, saya pun tidur, tiga-tiga jalan. Pak saya tak boleh bunyi bising. Radio tutup, semua tutup, saya nak tidur. Dapat setengah jam jadi. Dapat setengah jam lega. Dia boleh cover tak tidur malam tadi.
Saya bukan tidur ni. Hari tu saya ceramah di Gemencih Negeri Sembilan. Hari Sabtu. Hari Sabtu 2 malam lepas. Saya habis ceramah pukul 9.15 di Gemencih. Saya mai ke Sungai Petani sampai pukul 3.30 pagi. 3.30 pagi, pukul 8 saya pi Kuala Ketil pula, di Tawang pula. Hidup saya macam tu, duduk atas kereta. Bila saya tak boleh tidur, saya buat perubatan. Saya jumpa doktor. Doktor bagi saya macam-macam ubat. Ubat tidur, ubat makan, ubat cocok, suruh saya tidur. Saya pernah tidur di hospital beberapa malam sebab doktor nak pantau saya boleh tak tidur. Dia bagi saya makan ubat yang paling kuat. Pukul 3, pukul 4 doktor mai, 4 pagi. Bila dia mai, dia tengok saya duduk menyembang dengan nurse. Dia kata, "Ustaz, you tak tidur ke?" "Mana mau tidur ah." "Itu ubat paling kuat." Saya kata, "Mau tidur apa? Nurse you cantik mak." Saya cakap, tak boleh tidur. Apa yang jadi pada saya? Ni saya buat pengakuan ni. Saya di-refer kepada pakar psikiatrik. Tahu pakar psikiatrik, sakit jiwa. Sebab tu ada orang kata Ustaz Kazim gila jumpa pakar psikiatrik. Bila jumpa, tuan-tuan jangan ingat bila jumpa doktor psikiatrik itu gila, dah. Dia ajak pada saya macam mana supaya shut down pemikiran saya, switch off. Tuan-tuan tahu tak, komputer bila nak tutup dia tulis shut down. Handphone bila kita nak tutup dia panggil switch off, supaya tutup. Saya punya kepala otak tak boleh shut down, tak boleh switch off. Saya tengok je saya fikir, sampai saya bawa waktu saya tidur. Lama-lama saya tak boleh tidur. Itu kata doktor. Okey, saya terima. Tuan-tuan tahu saya duduk dekat dalam bilik dia. Dia bagi jalan tu. Okey Ustaz, fokus. Okey Ustaz, lupakan masalah Ustaz, ingatan Ustaz, apa benda Ustaz cuma tengok. Letih tuan-tuan, tak tidur. Letih. Bila nak tidur duk pusing, tak boleh tidur. Dok, dia menung tengok saya tak tidur. Doktor pelik, penyakit apa ni tak mau tidur. Sebab tu saya pernah kata kat isteri saya, "Mama, abang cadang nak minta kerja jaga." Tak payah tidur, duk cokong. Saya ni bila tengok dewan tuan-tuan, kepala otak saya berjalan. Aircon ada, kan? Tak kena hujan. Kursi ada, cantiknya. Yang kurang cantik apa? Speaker berdengung, bergema. Hello. Nampak? Saya ialah rakaman TV 8 episod. Dia bukan guna mic, dia cakap. Sekali 8 episod, tekak sakit. Nak habiskan sehari, nak keluar Ramadan ni. Astro buat, hijrah buat. Kemudian pergi ceramah pula. Kena pula speaker teruk, tekak sakit. Kadang-kadang speaker ni ada bateri dalam ni, depa tak tukar. 5 tahun pakai, 5 tahun tak tukar, berdenih bateri tu. Depa pasang lagu ni pun ada, suruh kita ceramah pasang lagu ni.
Bila tak dengar, dia main, ustaz, atas sikit. Bila cakap atas, tak dengar juga, atas lagi, ustaz. 3 kali saya kata aku telan boleh. Mikrofon ni benda hak paling penting. Ni depan kita ni ada technician. Saya cukup respect malam ni, bagus. Ada technician, bila dia test speaker mic, dia test macam mana? Ada pula geng dia di bawah. Hai, ingat aku ceramah macam tu ke? Janganlah hang testing macam tu. Saya duk tengok lagi aku baling dengan mic pun tak tahu. Hang cakap lah 10 minit 20 minit ke, hello 1 2 3 baca Quran ke apa, baru hang tahu speaker tu dia tarik suara ke tidak. Ni dia buat sudah. Hang bacalah Quran ke, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, baru boleh dengar. Ekor tak ekor. Boleh test azan ke, Allahu akbar Allahu akbar, baru boleh clear. Ini sudah tuan-tuan. Ingat bang tu. Baik, apa lagi yang kekurangan dalam dewan kita ni? Pertama, melantun. Pasal apa? Pasal batu banyak. Macam tuan-tuan duduk dalam gua, halo gua. Sebab tu kadang-kadang kita kena buh kulit telok. Tuan-tuan pernah masuk studio, buh dalam kulit telok, dia serak bunyi, exhaust bunyi. Saya buat rakaman dengan KRU lah, KRU, penyanyi KRU. Saya buat nyanyian rakaman pertama kali masuk dalam studio mereka. Canggih gila studio mereka. Memang tak dengar apa. Bunyi Allah macam ni rupanya jadi penyanyi. Seksa sungguh. Lepas tu saya tak mau. Saya buat live. Musician tu kata, ustaz, pitching lari. Pitching lari lah pula. Mana aku tahu, tuan, kita bodoh. Dia kata, ustaz, tak masuk dengan muzik, ustaz. 3 kali nak live ni. Lah dia kata, ustaz belasah, ustaz, kami ikut ustaz. Tak apa. Tuan-tuan tengok dalam rancangan Meletop saya dengan Nabil, 3 kali tu. Sallallahu, tak masuk pula dah. Lepas tu dia pun ajak saya menyanyi Terobatlah Hongku, tak mau lah, menyusahkan saya. Sepatutnya bulan ni saya berlakon, tapi tak sempat skrip, pengarah filem kena Covid. Tukar bulan 5 ni saya berlakon, insya-Allah tuan-tuan. Lepas ni kita pergi bangun wayang tau, masjid nah. Pergi tengok wayang Ustaz Kazim berlakon. Gila betul tuan. Depa main offer saya, ustaz, kami nak offer ustaz berlakon. Saya tanya, jadi hero ke jadi orang jahat? Kalau jadi orang jahat saya terima. Setakat jadi ustaz tangkap hantu buh dalam botol, minta maaf, aku tak mau. Lah sekali Allahu Akbar, tak payah, menyemak dia kata. Tu untuk bilai boleh buat. Dia kata ustaz jadi hero. Hero saya nak. Nombor 2 saya nak, saya jadi jahat. Saya tak mau jadi baik. Saya buang kepiah, ada paruk sini, mata kunjuk lagu tu. Saya nak macam tu, entah. Wah, kasih senang sama lu. Jenis tu. Dia kata ustaz tak boleh jadi jahat, muka ustaz muka baik. Lagipun ni cerita filem tentang ustaz. Tajuk filem dia Ustaz Kazim, biografi. Cerita tentang Ustaz Kazim saja, daripada muda sampai tua, daripada sihat sampai sakit. Dan watak ni kami buat untuk ustaz.
ustaz cerita bagaimana ustaz sakit, bagaimana ustaz kena ceramah, bagaimana ustaz kena cekak. Oh, saya tulis skrip bagi dekat dia. Pengalaman saya kena cekak tuan-tuan, 6 orang main cekak dia. Kami suruh hang ceramah, bukan kami suruh hang mengata kat kami. 6 ni cekak tu ni. Saya bela saya teringat 6 orang tu, nama dia 6 Jahanam ni cekak ni tuan. Oi gana. Tuan tengok seronok dia jadi penceramah ni. Dalam 6 orang tu, seorang dia ambil paku ke apa tak tahu tuan, dia toreh kereta Mitsubishi saya tu daripada hujung. Belah dia kata. Dahsyat. Ada yang bawa botol, saya ingat ke air mineral ke apa benda ke, dalam dia cuka getah. Dalam dia cuka getah. Dia kata, ustaz, ni cuka getah. Saya tanya dia, so what? So what? Dia tanya, aku nak simbah muka hang. Saya tanya, pak saya apa salah saya pada abang? Pak saya ustaz ceramah kalau dah jodoh, tapi kalau dah bodoh, apa masalahnya saya ceramah? Isteri aku dengar ceramah kamu setiap hari, sekarang isteri aku minta cerai sebab dia kata aku tak bertanggungjawab. Bodoh. Sudah tuan-tuan. Dia nak simbah muka saya sebab dia kata isteri dia ni, dia dengar ceramah saya, isteri dia kata dia tak bertanggungjawab. Ustaz punya pasal. Polis datang tuan-tuan, 2 orang polis datang. Wah, ada saya ceramah di satu negeri, dalam ramai-ramai orang yang nak bersalam. Masa dulu boleh bersalam, sekarang salam tak boleh. Dulu-dulu kalau habis ceramah bersalam. Bila ramai-ramai nak bersalam tu, ada satu hamba Allah, dia letakkan pisau belik di celah-celah jari dia, dan dia nak bersalam dengan saya. Alhamdulillah, Allah jaga saya tuan-tuan, pisau belik tu jatuh. Kalau tidak, dia toreh tangan tuan-tuan. Oh, banyaknya. Yang ni yang akan dimasukkan dalam filem tentang saya ni, selain daripada sakit-sakit santau saya ni. Jadi tuan-tuan, saya cerita sikit je, cukup menarik ni. Jangan lupa saksikan di Pawagam berdekatan anda. Yang mana faham-faham, tak faham sudah tuan-tuan. Okey, balik pada dewan ni. Okey, kita nak menghidupkan Ramadan. Man qama ramadanan, siapa yang menghidupkan Ramadan? Saya dah nampak dalam kepala otak saya, sebelum kita hidupkan, kita kena buat preparation dulu. Pertama, kena bubur hak telok ni dulu. Kalau telok tu tak ada ustaz, belambak kedai runcit tu hang beli hang gam lah. Tapi hodoh takkan nak berkulit telok merapu dia ada alat dia sendiri. Kalau tak ada yang tu, kita buh langsir tebal. Kalau langsir tebal tak ada ustaz, dia ada bot. Yang bot tu cantik. Bila kita ceramah macam ni, dia tak berdengung, dia tak bergema, pasal bot tu cantik satu, dia serap, dia absorb suara satu. Cantik. Lagi ustaz, apa yang tak ada lagi ustaz? Kita kurang kemas lagi ni LED kita, bagi hak canggih sikit. Supaya apa? Tuan-tuan, bulan Ramadan, kalau saya dapat dewan macam tuan-tuan, apa saya buat? Ni hak datang malam ni ramai, hak pencin ramai, hak tak ada kerja ramai. Sepanjang bulan Ramadan tuan-tuan, kita buat kuliah macam ni. Kerusi meja on, letakkan kursi, tak. Lepas sembahyang subuh, masuk dalam ni surah Al-Mulk sampai habis, surah Waqiah sampai habis, balik. Saat lagi pukul 9 pagi buat kuliah pengajian. Tuan-tuan, buat. Kita ada 30 hari dalam bulan Ramadan, kita pilih satu tajuk, satu hari kuliah. Tak usah panjang-panjang. Hari ni kita nak membicarakan apa hukum korek hidung, batal ke tak batal puasa.
Sampai sekarang tak habis lagi ustaz. Saya puasa, korek hidung batal. Sampai lah. Padahal dengan dia pun korek hidung sampai habis jari. Ini korek hidung ke suap hidung? Macam suap hidung apa ke belakang ni. Ni tuan-tuan kena bincang. Ustaz, saya puasa, depa duk korek hidung nak tengok COVID, batal tak batal ustaz? Kena bincang. Satu hari bincang yang ni, panggil satu ustaz. Ustaz, ya, saya buasir, punggung saya terkeluar, saya jolok balik ustaz, batal tak puasa saya? Ada pergi cerita bab buasir. Apa tak ada pula. Dulu kita pergi kota dulu, tempat buasir tu, klinik buasir punya banyak kat kota. Tadi saya lalu situ, tak ada dah. Pergi ke mana pula Cina ni, mati dah kan. Tak ada dah klinik buasir. Dulu ada tu. Dulu kiri kanan buasir banyak-banyak sungguh orang buasir sini ni. Mai bulan puasa buat. Ustaz, ni opah nak tanya ni, tok nak tanya ni. Tok ni dia haid tak mai lagi, tapi sebelum haid tu dia mai ceklat. Ceklat apa? Daim ke apa? Dah haid tu ceklat tu tak apa. Selalunya haid ni warna darah merah lah. Ni hak tok punya ni, dia sebelum mai tu dia ceklat-ceklat brown tu. Tu nak kira puasa ke tak puasa tak? Betul? Tu tanya Tok Wan lah, bang, lagu mana batal tak batal bang? Tu abang kata apa? Dia kata mana? Aku tahu hang punya. Nak aku tahu. Oh, senang betul jawapan Tok Wan. Bagi clear elok-elok. Ustaz, saya batuk. Ada kahak tak telan. Batal dak puasa. Sudah. Berapa ramai hak batuk puasa ada kahak ditelan. Batuk mau pula telan geruguk bunyi. Tok imam lah tu. Macam mana ustaz tahu tok imam lah? Dia jadi imam sembahyang Zuhur, pakai mikrofon, alah telan bunyi. Hang telan ke kahak di imam? Sudah. Ada orang perempuan bila dia puasa, dia duk kemam air liok. Telan tak telan, buang tak buang. Tak tahu nak buka, nak makan por tu. Ludah lah mangah oi. Dia sayang nak ludah. Nak telan takut batal. Ludah. Sebab tu ada orang sak-sak ludah, sak-sak ludah. Pasal apa? Puasa. Pasal apa? Ludah. Telan batal. Mak ngah telan air liok tak apa. Yang salahnya air liok tu meleleh, mak ngah tarik balik. Lepas tu telan. Meleleh buah. Tarik balik hang tu telan. Yang tu baru betul. Hari pertama cerita hak ni. Sebab kalau kita buat dalam masjid boleh, tapi hak selesa ustaz boleh duduk kursi goyang-goyang. Hak lengah lutut mangah, hak sakit gaut mangah. Dia duduk sila, aduh aku tak tahan, lama-lama dia balik. Duduk atas kursi ni semua lega semua. Duduk di masjid boleh, tak salah, dapat i'tikaf, tapi hak sakit gaut, aduh tak boleh main dah esok. Lepas esok tidur tak boleh main dah, sakit lutut sungguh. Alasan hari kedua kita belajar bab apa pula ustaz? Hari kedua kita belajar bab sembahyang tarawih. Hak simple lah. Okey mak ngah malam ni, pagi ni kita sembahyang tarawih. Mak ngah tu imam sembahyang tarawih, mak ngah buat qada zuhur, boleh tak ikut sekali? Tok imam sembahyang tarawih, mak ngah buat qada subuh, boleh tak? Mak ngah ada soalan tak? Ada. Ni mak ngah mayang masjid Guang lah kan, depa mayang tarawih lah, mak ngah mayang subuh qada, boleh tak ustaz ikut tok imam tu? Boleh.
Tu nak tanya tu, macam tu imam tu lepas rakaat kedua tu dia sujud, mangah nak kena baca kunut tak? Sekali kalau mangah baca kunut, dia tahu pula mangah qada. Mayang subuh terlepas, mangah malu pula mangah tak? Sudah tuan-tuan. Cerita bab tarawih. Cerita bab tarawih. Ustaz mangah nak tanya, kemarin malam kemarin mangah mayang tarawih. Betul? Jadi mangah mayang tu terpijak kain telekung. Betul? Jatuh betul? Lepas tu tri Ustaz. Jadi mangah nak buat lagu mana, kain telondeh nak pegang tak dan. Betul? Mangah batal. Kalau makna perasan kain tu dah terlondeh tapi tak nampak lagi aurat, makna terus duduk. Makna terus duduk. Semayang duduk. Setengah orang dia pegang kain pelikat. Kain pelikat dah lucu dah. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Orang yang seksa dengan pangau tak nampak kain londeh ni. Nampak. Kain perempuan telekung duk pijak, apa nak buat? Belajar balik. Ustaz, saya ni rambut jenis lebat habis tu. Jadi rambut tengah duk sembayang ni, rambut duk terjuntai. Rambut duk nampak tak terjuntai ni, rambut siapa? Rambut siapa lagi? Macam mana nak buat ni Ustaz? Batal tak ni? Macam mana nak buat? Kalau gitu ambil di sini, tolak jari. Masuk. Tu cara dia. Jangan makngah pula duk rambut terjuntai lagu tu. Lah rambut ni pun. Jangan duk buat je. Paling mudah sekali makngah ambil, tarik. Putih buang. Tu cara dia. Ustaz, tok imam saya sembahyang tarawih, kain dia koyak. Nampak paha. Betul? Abang buat apa? Saya tak buat apa, ikut dia. Abang kena tegak dia. Abang kena tegak. Tegak lagu mana? Subhanallah. Subhanallah. Saya dah tegak sekali. Dia buat bodoh kan? Subhanallah. Masuk kali ketiga Ustaz, dia kalih belakang. Apa? Dia marah Ustaz. Ni kena pecat tu imam ni, bodoh Ustaz. Dia marah kita apa? Jadi dia tak berhenti. Kita ni nak buat apa? Boleh tak kita pergi jalan sebelah dia, duduk sebelah dia? Dia pun tengok kita. Nampak Ustaz? Yang ni yang kita kena belajar. Hari kedua Ramadan. Kalau tuan-tuan buat macam ni, sampai 30 hari kita keluar daripada Ramadan, alim kita tuan-tuan. Start pukul 9, habis pukul 11, balik pukul 2 balik. Saat lagi sembahyang zuhur, saat lagi perhabis pula surah Yasin. Yang mana nak buat tadarus, silakan buat tadarus. Kita manfaatkan dewan ni tuan-tuan. Kalau saya jadi tuan-tuan, bila lagi kita nak rasa buka puasa dalam hotel, bila lagi nak rasa buka puasa dalam aircon? Tuan-tuan tak nak tuan-tuan? Buh cantik-cantik, meja cantik-cantik, buffet cantik-cantik, buka puasa dalam dewan yang serba indah ni. Sampai bila kita duduk sila kat kaki lima tu? Cuba kita buka puasa standard sikit. Kita boleh buat. Bukannya salah. Yang salah hanya buka puasa sampai tak sembahyang. Makan kurma dulu. Lepas tu pergi mayang. Lepas tu makan lah. Buat stay hotel sini tuan-tuan. Berselerak orang nak main. Macam-macam benda jatan kuasa boleh buat. Dan saya yakin tuan-tuan, jatan kuasa tuan-tuan, orang muda, orang fikiran panjang, mereka boleh buat untuk dewan kita ni. Saya ucapkan tahniah kepada yang bagi derma, tahniah kepada sokongan tuan-tuan, tahniah pada jatan kuasa masjid. Jadi saya harap tuan-tuan, kita nak cari lebih kurang 100,000 lagi
untuk nak bagi dewan ni cantik, tak bergema, tuan-tuan boleh buat program dengan baik. Jadi untuk diri saya wakafkan pada tuan-tuan sebanyak RM1,000 untuk malam ni, dan saya lancarkan untuk tuan-tuan, untuk sama-sama kita cari pahala sempena dengan Ramadan yang akan datang. Yang terakhir tuan-tuan, saya tinggalkan satu petua. Orang tanya saya, Ustaz, kencing manis Ustaz okey? Saya kata okey. Bacaan kencing manis Ustaz sekarang berapa? 5, 6, paling tinggi 6, 7. Baik, saya ambilkan satu je petua untuk tuan-tuan amalkan malam ni. Pertama, saya akan minum air rebusan daun pandan, pokok pandan. Akar pokok pandan tu tuan-tuan ambil, tuan-tuan basuh elok-elok, tuan-tuan rebus dan tuan-tuan minum. Alhamdulillah, setakat ini kencing manis saya tak pernah mencecah atas pada 10, bawah pada 6, bawah pada 5. Makan ke tak makan. Nombor 2, amalan yang saya selalu buat ialah saya minum air rebusan daun kari pulai yang orang masak kari tu. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan masak gulai, bubuh daun kari, jangan buang daun dia, makan. Kalau tuan-tuan nak senang lagi, ambil daun kari dan tuan-tuan rebus, tuan-tuan minum. InsyaAllah itulah 2 amalan saya daripada herba-herba, pokok-pokok, selain daripada saya duk makan ubat-ubat hospital. 2 ni saya tak tinggal tuan-tuan. Jadi saya serahkan balik kepada pengurusi majlis untuk acara seterusnya. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.